Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas DKA 5D, sesi Jun 2020. Saya Munirah binti Zailani, nombor kad matrik F1107. Nama saya Nur Ifadiana binti Muhammad Saidi, nombor matrik 1100. Saya Nurul Najihah binti Arif, nombor matrik F1102. Saya Nursaida binti Muhammad Zamzuri, kad matrik S1099. Kami telah menganalisa satu ceramah yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang bertajuk Jangan Gopoh, Buat Pilihan yang Betul. Jadi hari ini kami akan bentangkan tentang isi-isi ceramah beliau. Okey, sebelum tu kita mengenali Datuk Ustaz Kazim Ilyas dulu dengan latar belakangnya. Nama penuh beliau Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas, dilahirkan pada 28 November 1972, berumur 48 tahun pada 2020. Nama isteri beliau Datin Noriza Abu Bakar. Beliau merupakan anak ketujuh daripada 9 adik-beradik. Okay. Asal beliau daripada Kampung Paya Batu Kurau, Mukim Selama Perak. Okay. Keluarga beliau, ibunya Nazirah binti Ismail, seorang guru agama di sekolah di Batu Kurau. Bapanya Ilyas bin Cik Mat, seorang guru agama dan telah meninggal dunia ketika beliau berusia 8 bulan. Menurut silsilah keluarga, kedua-dua datuk dan neneknya juga merupakan guru agama yang aktif di daerah Batu Kurau sekitar awal tahun 1900. Datuk Ustaz Kazim juga merupakan adik kepada YB Kapten Datuk Haji Muhammad Najmuddin bin Ilyas, seorang ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Okey, pendidikan beliau beliau bermula di Mahat Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Masjid Negeri Perak. Kemudian menyambung persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Seri Besut Felda, Gunung Besut 1, Sungai Perak apabila ibunya ditukarkan ke Sungai. Okey, beliau menyambung persekolahan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Besut di Felda, Gunung Besut 1. Di sini lagi beliau telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan apabila dilantik menjadi pengawas dan ketua pelajar dan juga mula mendekatkan diri dengan ilmu-ilmu agama melalui buku-buku yang diperoleh daripada perpustakaan. Oleh kerana minatnya yang mendalam di dalam bidang agama, beliau telah memohon dan berjaya memasuki Sekolah Agama Syubaniah Batu Kurau selepas tingkatan 5 dan menduduki sijil pelajaran Malaysia. Beliau kemudian menyambung pembelajarannya di Mahat Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak di Masjid Negeri Perak sehingga mendapat diploma Tahfiz Al-Quran. Okey, sumbangan Ustaz Muhammad Kazim ialah beliau telah mengambil inisiatif untuk membuka kelas pengajian kepada orang ramai di sebuah rumah kedai 2 tingkat di Jalan Maxwell Ipoh. Apabila jumlah pelajarnya semakin bertambah, maka Ustaz Muhammad Kazim telah berpindah ke rumah kedai 2 tingkat yang lebih besar di Silibin di bawah nama Sedaya Irham. Okey, bagi membangunkan fasa 1 pusat ini, bangunan seperti surau dan pondok moden berjumlah sebanyak 52 buah telah didirikan. Okey, beliau mempunyai kelas pengajian yang dibahagikan kepada 3, iaitu pengajian dewasa, kafah dan pengajian tahfiz. Jumlah pondok yang juga telah bertambah dari 52 ke 82 buah. Okey. Buku atau karya beliau iaitu terdiri daripada Ce Koma Tanya, UKE Jawab, Tak Faham Sudah, Suami Versi Isteri, Murahnya Rezeki Isteri, Menuju Jannah, Duhai Wanita Permaisuri Hati, Q&A bersama Ustaz Kazim Ilyas, Air Mata Dakwah, Duhai Wanita Permaisuri Hati, Cukup Hanya Allah, Dari Denai Kampung ke Pentas Dakwah, Cuit-cuit Ustaz Kazim Ilyas, Doa dan Penawar, Ajarkan Aku Berpuasa, Berbahagialah Wahai Wanita, Tuhan Sedang Menguji Kita, Bicara Jiwa dan Hidupku. Terusnya, pergaulan dan style gaya bahasa yang ditunjukkan oleh Ustaz Datuk Kazim Ilyas di dalam ceramah tersebut. Beliau menggunakan nada dan intonasi suara yang pelbagai, nada tinggi, sederhana, perlahan dan nada propaganda. Beliau memberi ceramah dengan suara yang lantang, jelas, tidak mendatar, menggunakan nada-nada yang berbeza, santai dan bersahaja tetapi penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ada unsur-unsur lawak tetapi lawak yang bermanfaat dan memberi pengajaran kepada kita.
Ceramah yang disampaikan oleh beliau menarik, bervariasi, mempunyai pengertian yang baik dan mempunyai kekuatan dalam setiap isi-isi yang diberikan dengan contoh-contoh yang mudah difahami oleh para pendengar. Beliau menyampaikan isi-isi ceramah yang logik. Beliau menggunakan bahasa yang sopan, bertata susila dan beradab, dan beliau menggunakan aras bahasa yang bersesuaian dengan audiens. Okey, dalam ceramah Datuk Ustaz Kazim Ilyas ni, kami dapat beberapa nilai daripadanya, iaitu berfikir dahulu sebelum buat apa-apa, jangan terlalu percaya dengan orang, siasat dahulu sesuatu perkara sebelum hendak sebarkan, sentiasa sabar dalam melakukan apa-apa jua perkara, dan jangan sesekali memutuskan silaturahim antara satu sama lain, jangan menzalimi ibu ayah, haiwan, pokok, dan juga jangan mendahaka kepada ibu ayah. Di dalam tajuk ceramah yang disampaikan oleh Ustaz iaitu Jangan Gopoh, Buat Pilihan yang Betul, Ustaz telah menerangkan beberapa hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berlemah lembut dan bercermat dalam segala pekerjaan adalah daripada Allah dan bergopoh-gopoh adalah daripada syaitan. Hadis ini menerangkan tentang dua sifat manusia, iaitu cermat dan gopoh. Ustaz ada menerangkan tentang orang yang cermat iaitu orang yang berhati-hati dalam segala perbuatan merangkumi percakapan, perbelanjaan dan tindakan. Orang yang gopoh pula ialah orang yang mudah percaya dengan berita-berita yang disebarkan oleh orang lain. Dalam beberapa kehidupan seharian kita sering bersifat gopoh sama ada dalam percakapan, tindakan, perbelanjaan, kepercayaan dan perasaan marah. Contohnya, dalam percakapan, kita selalu bercakap perkara yang tidak baik ataupun menyinggung perasaan orang lain. Gopoh dalam bertindak contohnya menceraikan isteri tanpa berbincang tentang masalah yang dihadapi. Gopoh dalam perbelanjaan pula ialah selalu berbelanja dengan boros tanpa memikirkan tentang kepentingannya. Gopoh dalam kepercayaan mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak betul seperti ajaran sesat yang disebarkan oleh orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Gopoh dalam perasaan marah sering berlaku pembunuhan, perceraian dan pergaduhan. Orang yang gopoh disifatkan sebagai orang yang tidak mempunyai ketenangan hidup. Salah satu puncanya ialah sering lengahkan solat. Dalam ceramah beliau, Ustaz ada menerangkan tentang cara-cara untuk menjadi seorang yang cermat ataupun berhati-hati. Yang pertama, solat di awal waktu. Apabila kita solat di awal waktu, kita dapat melakukan kerja lain dengan tenang. Selain itu, banyakkan bersedekah ke jalan Allah. Contohnya, jika kita menginfakkan sebahagian harta kita kepada masjid, kita akan mendapat pahala yang berpanjangan kerana kita telah membantu untuk membangunkan ajaran Islam. Kesimpulannya, sebelum melakukan sebarang tindakan, kita perlu berfikir dengan cermat. Utamakan yang penting yang perlu dahulu. Okey, hadis yang kedua ialah dua golongan yang Allah tak akan nampak, tak bercakap dan tak akan mengampunkan dosanya di akhirat. Iaitu pemutus silaturahim dan jiran yang jahat. Bila cakap pasal pemutus silaturahim ni, ada yang selalu kerap berlaku pada adik-beradik dengan kawan-kawan. Sebenarnya kadang-kadang bila berlakunya pergaduhan dalam adik-beradik ni, bila dah bergaduh mesti akan berenggang dan akan putus silaturahim tu. Dan begitu juga kepada kawan. Okey, tempoh baik balik dalam pergaduhan ni ada dalam masa 3 hari je. Kalau dalam masa 3 hari tu dia orang tak baik, Allah tak akan ampunkan dosa. Allah ni dia tak tengok siapa yang mulakan pergaduhan. Allah tengok siapa yang meminta ampun dulu. Allah suka orang yang pemaaf. Okey, orang yang masuk syurga adil ni ada dua. Orang yang tak syirik dan orang yang menyambung silaturahim. Okey, aspek jiran yang jahat pula, Datuk Ustaz Kazim Ilyas ada sebut antara berjiran ataupun duduk bersorangan, berjiran lagi elok. Sebab bila berjiran, kita dapat pahala banyak. Contoh macam pergi rumah jiran bagi salam dia dapat pahala.
tolong menolong sesama jiran dapat pahala, jaga keselamatannya pun dapat pahala. Jadi tapi kalau nak bercampur dengan jiran, tengok dulu. Kalau perangai dia buruk ke apa, kita jauhkanlah. Kalau perangai dia baik apa, kita dekatkan dengan dia. Okey, seterusnya hadis yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ada menyebut dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yang pertama, benci apabila disebut mati. Yang kedua, benci akan harta yang sedikit. Pada zaman kini, banyak berlaku kejadian mati mengejut. Ustaz ada menerangkan tentang kejadian yang mati secara mengejut boleh jadi perkara yang baik dan buruk. Bagi seseorang yang sentiasa patuh dengan perintah Allah, kematiannya adalah baik untuk mengelakkan dirinya melihat fitnah-fitnah yang berlaku di sekitarnya. Kematiannya tidak akan menyusahkan orang lain. Bagi seseorang yang mati dalam keadaan dia ingkar dengan perintah Allah seperti melakukan maksiat, kematiannya akan menimbulkan kesusahan pada orang yang masih hidup. Bagi orang yang benci akan harta yang sedikit pula, sesiapa yang mempunyai jumlah harta yang besar, segalanya akan dihisap pada hari kiamat. Semakin banyak harta, semakin lama akan dihisap. Harta yang dimiliki sewajarnya dibelanjakan ke jalan Allah seperti memberi nafkah kepada anak dan isteri dan wakaf untuk pembangunan masjid. Ustaz juga ada menyebut tentang golongan yang akan masuk syurga. Yang pertama, orang yang sabar kerana Allah. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, orang yang belanjakan hartanya secara sembunyi atau terang-terangan ke jalan Allah. Dan yang keempat, orang yang berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Untuk golongan ini, Allah akan sediakan satu negeri yang paling baik untuknya di hari kiamat, iaitu syurga. Okey, hadis yang terakhir ialah dua perkara Allah SWT turunkan bala kepadanya. Iaitu orang yang zalim dan orang yang derhaka kepada ibu ayah. Orang yang zalim ni dia banyak aspek, terutama pada agama, ibu ayah, isteri suami, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Allah tidak mengampunkan dosa kepada orang yang menzalimi semua dalam aspek tu. Okey, yang kedua ialah orang yang derhaka pada ibu ayah. Remaja sekarang ni, kalau kita tengok ramai yang suka marah ibu ayahnya, tak dengar cakap, maki hamun. So, kalau kita menderhaka kepada ibu ayah, hidup kita tidak akan diberkati. Seterusnya, tips dari Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Yang pertama, banyakkan sedekah ke jalan Allah kerana segala amal baik kita akan diberikan ganjaran. Yang kedua, sebelum kita bergaul dengan sesiapa pun, kita mestilah melihat dulu keadaan seseorang itu. Sama ada boleh mencetuskan pergaduhan ataupun tidak. Dan yang ketiga, jangan derhaka dengan ibu bapa supaya kita boleh hidup bahagia dunia dan akhirat. Di sini ada beberapa impak dan kesan daripada ceramah tersebut. Yang pertama, cermat. Kita mestilah berjimat cermat dalam setiap apa pekerjaan yang kita buat agar tidak mendatangkan masalah pada diri kita di kemudian hari. Contohnya, apabila kita nak bercakap, fikir dahulu. Apabila nak berbuat apa-apa, fikir dahulu. Yang kedua, gopoh. Orang yang gopoh tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Tingkah lakunya negatif. Ia juga akan memudaratkan diri kita untuk lebih cenderung ke arah yang negatif. Oleh itu, janganlah gopoh gapah dalam melakukan setiap perkara. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Kita mestilah mengeratkan silaturahim sesama manusia. Janganlah kita memutuskan hubungan tali persaudaraan kerana ia adalah perkara yang Allah tidak suka. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, jiran yang jahat. Kita hendaklah berbaik-baik dengan semua orang. Janganlah kita berbuat jahat pada jiran maupun orang lain kerana ia juga perkara yang Allah tidak suka. Tidaklah akan memasuki syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, benci apabila disebut mati. Kita janganlah bongkak dan sombong dengan kematian kerana pada akhirnya kita semua akan menjumpai kematian. Oleh itu, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dengan mengumpul pahala selagi masih hidup. Yang keenam, benci akan harta yang sedikit. Kita hendaklah merasa cukup dan syukur dengan rezeki yang kita ada. Janganlah kita merasa hina dan keji jika tidak mempunyai harta. Yang ketujuh, melakukan kezaliman.
Janganlah kita melakukan kezaliman terhadap manusia, agama, tumbuhan maupun haiwan dan makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dan yang terakhir sekali, derhaka pada ibu bapa. Janganlah kita menderhakai kedua ibu bapa kita kerana hidup kita tidak akan diberkati. Keredaan Allah bergantung pada keredaan ibu bapa, kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, terima kasih.